Perkembangan banjir di daerah Sepitang dan Beaufort. Setakat 8 malam habis, jumlah penduduk yang berlindung Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon, Beaufort meningkat kepada 226 orang daripada 79 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 2 PPS di Sepitang pula kekal 201 orang. Ini menjadikan jumlah keseluruhan penduduk yang berlindung di 3 PPS di 2 daerah 427 orang daripada 175 keluarga. Berbanding 355 penduduk daripada 149 keluarga pada 4 petang Khamis. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pemangkin semangat dan motivasi kaki tangan awam. Pengiktirafan seumpama juga dilihat mampu meningkatkan prestasi serta mengekalkan integriti dalam perkhidmatan awam. Di Kota Kinabalu, 244 pegawai Jabatan Kerja Raya JKR Sabah menerima APC bagi tahun 2025. Anugerah disampaikan Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Ini adalah ganjaran bagi usaha mereka yang gigih, yang penuh integriti, profesional. Yalah, mereka yang sudah diberi markah untuk perkhidmatan yang cemerlang bagi di peringkat atasan. So sekali lagi, congratulations to them lah. Terdahulu, beliau menegaskan JKR Sabah terus memainkan peranan penting sebagai tunjang pembangunan infrastruktur negeri dengan memastikan kemudahan asas yang selesa, selamat dan berkualiti untuk rakyat. Satu jawatan kuasa khas akan diwujudkan di setiap parlimen di Sabah bagi memastikan pelaksanaan program kebun dapur dipantau secara lebih berkesan. Inisiatif itu melibatkan agensi berkaitan termasuk Jabatan Pertanian, Perikanan dan Veterinar dengan pemantauan dilaksanakan secara berterusan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamal Jaafar berkata pegawai kementerian juga diarahkan supaya lebih banyak berada di lapangan berbanding di pejabat. Core business kita adalah untuk menjaga ini. Penternak, petani, pekebun, nelayan di luar. Jangan biarkan mereka datang ke pejabat. Biar kita yang ke lapangan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu segmen Ekspresi di Sabah FM. Pelaksanaan program kebun dapur bukan subsidi penuh. Bagaimanapun para peserta akan menerima diskaun khas pembelian benih tanaman, anak pokok buah-buahan, anak ayam, itik puyuh serta benih ikan. Sebanyak 5,000 penyertaan disasarkan pada peringkat awal dengan potensi meningkat sehingga 50,000 isi rumah dalam tempoh setahun. Pemain industri pelancongan di Tawau digesa memperkukuh kerjasama dan meningkatkan kreativiti pemasaran. Ia penting bagi melonjakkan potensi daerah itu sebagai destinasi utama pantai timur Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata hasil sesi libat urus mendapati Tawau mempunyai banyak produk menarik. Namun memerlukan penyelarasan lebih tersusun antara pengusaha dan agensi kerajaan. Masalah kurangnya kerjasama di kalangan mereka yang saya lihat perlu disepadukan untuk memastikan produk-produk pelancongan dapat dipasarkan. Itu yang penting. Sebab yang betulnya Tawau tidak kurang tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Beliau berkata kementeriannya akan bertindak sebagai pemudah cara termasuk menyelaras isu melibatkan pihak berkuasa tempatan. Datuk Jafri turut menekankan potensi pembangunan rentas sempadan susulan projek Jalan Simanggaris Tawau serta peluang sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Segala bentuk bantuan kepada keluarga kanak-kanak perempuan yang maut dalam kebakaran di Tambunan awal pagi 10 Februari lalu perlu disegerakan. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Aaron merangkap adun tulit berkata pihaknya memandang serius tragedi itu yang merenggut nyawa Abby Amber 6 tahun.
Kementerian pun sudah alert dengan berkaitan ini dan bantuan-bantuan untuk kebakaran di Tambunan itu akan dipercepatkanlah secepat mungkin. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan jelajah TVET masuk kampung Zon Keningau di SMK Tulit Sok. Menurut Jordan, semua agensi berkaitan perlu bekerjasama memastikan bantuan kebajikan, sokongan psikososial serta keperluan asas keluarga disalurkan segera. Mengenai program jelajah TVET masuk kampung Zon Keningau, Jordan berkata ia antara usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai laluan utama membina kerjaya belia khususnya di luar bandar. Jordan menjelaskan TVET bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya platform melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri. Tidak semestinya kita masuk universiti mendapatkan degree atau diploma kita berjaya, tapi kemahiran itu kita mendedahkan murid supaya ada pilihan kedua untuk selepas mereka menghabiskan SPM ataupun STPM mereka. Program itu turut mendapat maklum balas positif pelajar yang melihat TVET sebagai peluang memperoleh kemahiran praktikal serta pekerjaan berpendapatan tinggi. TVET ini penting kepada yang sudah habis SPM ni. Lepas tu, dorang tidak tahu apa membuat apa-apa, dorang boleh ikut ni TVET. Dia memberi peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi, macam kimpalan dalam laut sama oil and gas. Kalau kamu tidak suka TVET, kamu sebenarnya telah melepaskan peluang yang sangat tinggi. Kalau kita terlalu memilih pekerjaan, kita mungkin akan kesusahan untuk mencari pekerjaan. Jadi TVET ini penting supaya kita tahu di mana bidang yang sesuai untuk kita. Sambutan Tahun Baharu Cina pasti lebih meriah bila diraihkan bersama keluarga, namun berbeza bagi 71 penghuni Rumah Harapan Tuaran. Mereka terpaksa meraihkannya dalam suasana sederhana bersama rakan-rakan. Kunjungan ziarah kasih Mutiara GRS nyata membawa keceriaan kepada warga emas di sini. Sumbangan lebih RM5,000 turut disampaikan dalam bentuk barangan keperluan harian dan kelengkapan kesihatan. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Datuk Julia Salak kepada Ketua Pegawai Eksekutif Rumah Harapan Tuaran, Clarence Fo. Harapan kami daripada Mutiara GRS semoga dapat apa yang kami hantar ke sini dapat meringankan sedikit sebanyak bebanan mereka, terutama sekali dapat menceriakan mereka di Tahun Baru Cina ini. Rumah Harapan Tuaran yang dibina pada 2012 kini menempatkan 71 penghuni termasuk seorang warga emas berusia 102 tahun. Pekan Lama Papar akan terus diperkasa sebagai nadi ekonomi dan tarikan warisan daerah. Penekanan diberikan terhadap kebersihan, penambahbaikan prasarana serta pengurusan lebih teratur. Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata pekan ini mempunyai identiti tersendiri. Sebab di Papar ini memang terkenal dengan makanan kuih-kuih tradisional, tradisi, pasar sayur, pasar ikan yang menyajikan produk-produk yang segar. Kita rancang untuk menonjolkan lagi Pekan Lama Papar ini yang kebanyakannya dihuni oleh peniaga-peniaga Tionghoa dan juga peniaga-peniaga kecil untuk lebih maju lagi ke hadapan. Beliau ditemui dalam majlis jamuan bersama masyarakat Tionghoa Papar. Kerja pembaikan fasiliti Kompleks Sukan Sandakan akan dimasukkan dalam skop tawaran tender Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif tahun ini. Antara yang diberi keutamaan ialah bumbung kolam renang, arena gimnastik serta pusat gym bagi memastikan kemudahan lebih selesa dan kondusif. Menteri Berkenaan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penambahbaikan itu penting bagi menyokong pembangunan atlet di daerah ini. Sandakan ini adalah salah satu daerah yang mengeluarkan atlet-atlet yang berprestasi tinggi yang telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang di peringkat kebangsaan dan juga mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke Sandakan dan Tongod. Dalam pada itu, Datuk Nizam mengingatkan pengurusan kementerian supaya sentiasa memastikan kompleks sukan berada dalam keadaan baik.
Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.